غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Sahabat-sahabat, para muslimah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada petang yang penuh barakah ini, insya-Allah mudah-mudahan ya kita dapat bersama-sama dalam raudhah ilmu bersempena dengan 1 Muharram ya, yang rasanya memang di mana-mana pun kan ya ada sambutan awal Muharram ya, ada ceramah awal Muharram, dan alhamdulillah Allah mentakdirkan tu, walaupun sebenarnya macam tak sengaja Kak Faizah. Sebenarnya macam tak sengaja ya, ustazah bagi tarikh lain tapi tersalah tarikh. Tersalah tarikh. Jadi bila tersalah tarikh hari ni, sebenarnya bukan hari ni sepatutnya, jadi ustazah kena komit tak boleh pagi, petang. Ya, jadi alhamdulillah ala kulli hal. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Jadi alhamdulillah bersempena dengan 1 Muharram ya, kita dapat menjalankan ataupun kita dapat menganjurkan ya kelas sirah nabawiyah yang ustazah akan fokus kepada kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terperinci insya-Allah. Boleh ya para muslimat? Dan bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah 2 orang puteri yang memang tak dikenali ya. 2 orang puteri yang merupakan daripada kumpulan Ilham Akifi, kumpulan nasyid dan qasidah yang ustazah tubuhkan kurang lebih 2 tahun ataupun berapa tahun ni Dik? 2 tahun lepas ya. Alhamdulillah. Jadi kalau ikutkan peserta tu ramai, tapi kita nak qasidah hari ni memadai dengan 2 orang, mengambil kira juga ya SOP semualah. Kalau bawa satu rombongan tu kan satu bas datin ya. Jadi 2 orang saja yang ustazah bawa. InsyaAllah tujuannya biar sama-sama kita dapat perhangatkan ya suasana majlis ilmu kita pada hari ini, biar dapat kita cuba jiwai ya bagaimana kegembiraan, keriangan wanita-wanita Ansar ya ketika mana ketibaan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah semua ni kita akan rekodkan, nanti insya-Allah akan dikeluarkan dalam Facebook page ustazah. Ya, maknanya nanti tuan-puan boleh tengok semula insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya ya, mari kita mendengar qasidah yang akan dialunkan oleh ya 2 orang daripada anggota Ilham Akifi. Dipersilakan. Allah. Allah. طلع النور المبين نور الخير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين شكر الله تعالى رحمة للعالمين وعلى البر الشهور
علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها الهادي سلامكم وقرآنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع Alhamdulillah, terima kasih kepada kedua-dua puteri Ilham Akifi. InsyaAllah sahabat-sahabat semua, siapa yang boleh nyanyi macam tu? Cuba angkat tangan. Dia kalau kita ni lain lagu, lain kan bunyinya kan. Siapa nak ikut yang jenis kita punya? Boleh? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Boleh ramai-ramai? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, para muslimin muslimat yang kasih sekalian. Sekarang mari kita melihat perjalanan hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ustazah kira kadang-kadang kita banyak lebih kepada bila kita berceramah ataupun kuliah tu lebih kepada ibrah, pengajaran, ya. Jadi berlalunya masa kita jadi terlepas pandang pula ataupun dah lupa dah cerita yang halus tu tentang perjalanan bagaimana sampai Nabi kita berhijrah. Betul tak muslimat? Jadi sebab itu insya-Allah hari ni kita nak tengok balik apa yang dilalui oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah mulakan dengan perancangan ataupun dengan keputusan yang telah diputuskan oleh Parlimen Mekah. Mekah pun ada parlimen juga, ya. Satu keputusan yang telah diputuskan oleh Parlimen Mekah ketika itu yang disebut sebagai Darun Nadwah. Itu adalah keputusan paling serius yang telah diputuskan oleh Parlimen Makkah ataupun Darun Nadwah.
di mana persidangan itu diwakili oleh kabilah-kabilah Quraisy. Siapa mereka? Pertama, Abu Jahal bin Hisham. Ni ahli parlimen dia. Yang kedua, Jubair bin Mutim, Thaimah bin Adi, Al-Haris bin Amir, mewakili Bani Naufal bin Abdul Manaf. Tadi Abu Jahal, tuan-puan, mewakili kabilah Bani Makhzum. Sidang parlimen itu, siapa lagi wakil dia? Syaibah dan Utbah bin Rabi'ah serta Abu Sufyan bin Harb mewakili Bani Abdul Syams bin Abdul Manaf. Kemudian Bani Abu Dar diwakili oleh An-Nadar bin Al-Harith. An-Nadar bin Al-Harith adalah orang yang mencampakkan uri unta ke atas badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, mewakili Bani Asad bin Abdul Uzza adalah Abul Bakhtari bin Hisham, Zamah bin Al-Aswad, Hakim bin Hizam. Keenam, mewakili Bani Saham, Nabih dan Munabbih bin Al-Hajjaj. Mewakili Bani Jumah, Umayyah bin Khalaf. Mereka berada dalam sidang Darun Nadwah, memutuskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu kita panggil Rasulullah lah ya, SAW. Mereka panggil nama je kan ya. Memutuskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mesti menghentikan ajarannya di alam maya ini, dan tidak ada cara yang lebih baik selain daripada menghapuskan hayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya apa? Mereka telah mengambil satu cadangan untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampaikan mereka mencadangkan, Abul Hakam mencadangkan, aku berpendapat kita pilih daripada setiap kabilah kita seorang anak muda yang gagah dan terhormat dalam kalangan kita. Kita berikan kepada anak muda yang mewakili kabilah-kabilah kita masing-masing, kita berikan mereka senjata yang tajam, pedang yang tajam. Biar mereka lah yang menyerbu Muhammad, lalu menikamnya serentak sehingga mati. Dengan itu, kita semua boleh selamat daripada tuduhan. Kalau mereka buat begitu bererti, tapi ada yang cakap pula, tuntutan darahnya akan merebak kepada semua kabilah. Akhirnya, ni pendek cerita, ada seorang tua daripada Najd berkata, cadangan yang baik ialah seperti yang dikatakan ini, ya, iaitu sebulat suara dengan cadangan tadi, bunuh Nabi SAW, berikan tawaran kepada penduduk-penduduk, ya, siapa yang boleh bunuh Nabi SAW akan diberikan ganjaran yang teramat-amat lumayan. Baik, kenapa Ustazah ceritakan itu? Sebab itu adalah rentetan yang sangat hampir dengan peristiwa hijrah Nabi SAW. Setelah keputusan nekat dibuat untuk membunuh Nabi SAW, Jibril alaihissalam turun bawa wahyu kepada Nabi SAW. Bagi tahu kepada Nabi SAW perancangan jahat, jenayah yang sedang dirancang oleh orang-orang kafir Quraisy. Allah telah memberikan izin kepada Nabi SAW keluar untuk hijrah, tetapkan masa hijrah. Lalu Nabi SAW telah didatangi oleh Jibril alaihissalam, dan Jibril pesan pada Nabi, malam ini jangan tidur di atas tempat tidur yang biasa kamu tidur. Siapa yang bagi tahu, tuan-puan sekalian? Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah. Bila demikian, Jibril sampaikan pada Nabi, malam ni kamu jangan tidur di tempat yang biasa kamu tidur ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pada siang hari itu, tuan-puan, pada saat yang orang tak keluar pun daripada rumah kerana terlalu panas, Nabi kita keluar untuk bertemu dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq.
Itu adalah hari siang di mana malamnya nanti Sayyidina Ali karamallahu wajhah akan tidur di atas tempat tidur yang Nabi biasa tidur. Jadi siang tu Nabi bergegas jumpa Abu Bakar As-Siddiq pada tengah hari yang panas terik untuk cakap dengan Abu Bakar As-Siddiq tentang peringkat-peringkat hijrah yang akan dilalui. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, masa tu kami sedang duduk dalam rumah Abu Bakar waktu tengah hari yang sangat panas terik. Tiba-tiba seseorang berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berselindung wajahnya pada waktu yang tidak pernah orang datang. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, demi Allah, tentunya kalau pada saat sebeginilah baginda datang, tentunya kerana mendapat perintah. Ya, jadi Nabi keluar pada waktu panas terik nak jumpa Sayyidina Abu Bakar, ya, dengan menutup wajah Nabi kerana kepanasan dan sebagainya, sehinggalah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, lalu sampailah Nabi SAW, baginda minta izin nak masuk, lalu diberikan keizinan. Setelah masuk, perkataan pertama yang Nabi sebut kepada Sayyidina Abu Bakar, keluarkan siapa saja yang ada di sisimu sekarang. Ya, Nabi tak nak ada orang lain ada. Lalu Abu Bakar pun menjawab, mereka ini semua keluargamu ya Rasulullah. Ya, maknanya bukan semata-mata keluarga, tuan-puan. Maksud di sebalik itu adalah ini adalah orang-orang yang boleh engkau percayai. Lalu kata Nabi SAW, aku telah diberikan keizinan untuk keluar daripada Makkah. Jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apakah aku yang akan menemani kamu wahai Rasulullah? Jawab Nabi SAW, ya benar. Lalu Nabi SAW mengatur rancangan hijrah dan kemudian Nabi pun balik ke rumah baginda dan menanti sampai saat tibanya waktu malam. Ya, ini gambaran awal. Ya, yang kita ialah cubalah kita bayang-bayangkanlah, ya, macam mana orang yang nak membunuh tu, tuan-puan sekalian. Ya, dia 11 orang ketua-ketua penjenayah tu. Abu Jahal, Al-Hakam, Uqbah, An-Nadar, Umayyah, Zamah, Taimah, Abu Lahab, Ubay, Nabih dengan Munabbih bin Al-Hajjaj. 11 orang ni lah yang terpilih, ya, yang menjadi ketua-ketua penjenayah misi nak bunuh Nabi SAW. Baik, kita tengok dulu. Sepanjang siang, penjenayah-penjenayah besar Quraisy tu menghabiskan masa untuk buat persiapan. Jadi 11 orang telah dipilih untuk mengetuai misi tersebut. Bila malam, kata Ibnu Ishaq, mereka pun cepat-cepat berkumpul di hadapan pintu rumah Nabi SAW sambil mengintai-ngintai bilakah Nabi SAW akan tidur, sebab mereka dah sepakat serbuan setelah Nabi tidur. Maknanya ini nak lawan, maknanya macam nak kata nak bunuh orang yang memang tak boleh melawan, ya, sebab tidur. Mereka sangat yakin Nabi Muhammad SAW akan tak ada dah malam tu. Maknanya akan berjaya misi mereka. Sehingga kan Abu Jahal, tuan-puan, dia punya yakin berjaya ni misi kita ni, tak ada dah ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni. Sampai dia memperolok-olokkan kata-kata Nabi SAW. Dia cakap macam ni, Muhammad mendakwa, kalau kamu ikut dia, maka kamu akan jadi raja orang-orang Arab dan juga orang-orang selain Arab. Kemudian setelah mati, kamu akan dibangkitkan. Muhammad janjikan untuk kamu syurga-syurga seperti taman-taman kat Jordan. Ni Abu Jahal ni, orang kata apa, buat olok-olok lah. Kamu besok kalau ikut Muhammad, mati, bangkit masuk syurga macam taman kat Jordan. Kalau kamu tak sanggup ikut dia, dia akan berupaya menewaskan kamu. Bila kamu ditewaskan, kamu mati, kamu dibangkitkan, siaplah, kamu akan dihumban dalam neraka yang akan membakar kamu, diiringi dengan gelak ketawa. Ya, ini maknanya memang yakin, percaya ni.
Sebab dah kepung rumah tuan-puan, mana nak lari? Yang dihantar ni ketua-ketua penjenayah. Handal-handal belaka, setara nak berlawan dalam perang pun handal, ni kan nak berlawan dengan orang tidur. Jadi memang tak nampak bahawa rancangan ni akan gagal. Lalu apa yang berlaku? Mereka menanti sampai habisnya separuh malam. Ini dia punya perancangan. Bila sampai habis separuh malam, baru kita boleh confirm yang Nabi Muhammad SAW ni dah mungkinnya tidur. Baru boleh kita bunuh, ya. Jadi apa yang berlaku? Mereka sengkang mata sampai habis separuh malam. Wallahu alam, kita pun tak tahu dan tak buat kajian apakah sebenarnya nama-nama ni jenis tidur pukul berapa sebenarnya. Kalau jenis orang tidur pukul 9 malam, jenis orang tidur awal, memang tenat nak menanti sampai berlalu separuh malam. Jadi berlalulah separuh malam, maka lihatlah kekuasaan Allah yang Maha Kuasa, yang baginya lah milik segala yang di langit dan yang di bumi. Allah lah melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah dapat melindungi segala-galanya dan tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada kekuasaannya. Allah melakukan keagungan, kehebatan kekuasaannya sebagaimana yang diberitahu selepas itu kepada Nabi SAW dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ingatlah wahai Muhammad, ketika orang kafir musyrik Mekah menjalankan perancangan jahat terhadap kamu untuk penjarakan kamu, untuk bunuh kamu dan untuk mengusir kamu. Mereka menjalankan perancangan jahat dan Allah gagalkan perancangan jahat mereka. Allah lah sebaik-baik yang menggagalkan perancangan jahat itu. Jadi tuan-puan sekalian, ya, akhirnya pada waktu malam tu Nabi telah pun berpesan kepada Ali bin Abi Talib, tidurlah di atas tempat tidurku, berselimutlah dengan selimut Al-Hadrami yang berwarna hijau ini, mereka tidak akan dapat melakukan apa-apa yang buruk terhadap kamu. Ini Nabi cakap pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sebab Nabi memang biasa tidur pakai selimut. Ia pakai selimut Al-Hadrami yang berwarna hijau. Ya, okey. So diselimutkan. Sayyidina Ali pun pakai selimut tu. Nabi keluar Nabi daripada rumah tu. Keluar macam orang keluar rumah. Macam orang keluar rumah macam biasa. Nabi melalui barisan-barisan orang yang sedang apa? Yang sedang menunggu ni. Apa yang Nabi lakukan? Nabi SAW mengambil tanah daripada pasir yang ada di situ dan Nabi taburkan di atas kepala mereka. Allah yang Maha Kuasa. Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Telah menutup penglihatan mereka sehingga mereka sama sekali tidak dapat melihat, tak nampak pun Rasulullah SAW. Dan ketika mana Nabi meletakkan pasir di atas kepala orang-orang kafir Quraisy tu, tuan-puan sekalian, ketika Nabi melangkah, Nabi terus membaca ayat وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ya, siapa dia yakin nak baca ayat ni lalu depan orang yang minta hutang kat dia? InsyaAllah ni dah belajar dah ni, mesti tak nampak punya lah, ya. Baca yakin-yakin dipanggil nama kita. Ha, yang tu dia katakan, ya. Ini keyakinan yang ada pada Nabi SAW. Jadi Nabi keluar. Tinggallah mereka yang mengepung itu menanti-nanti bila masanya nak bertindak. Ya. Pada saat semakin hampir nak bertindak dah ni, nak masuk ni, nak bunuh, nak serbu,
Datang seorang laki-laki yang tidak masuk dalam grup tu. Dia tak masuk senarai nama, tapi dia ada kat situ, dia lebih kurang dekat-dekat situ. Datang, dia jumpa dengan laki-laki yang keliling rumah Nabi ni, depan pintu rumah Nabi. Dia kata apa? Kamu ni menanti siapa? Ya? Kamu ni nanti siapa? Jadi dijawab oleh wakil-wakil kafir Quraisy ni, kami nanti Muhammad. Kata laki-laki tadi, kecewa dan rugilah kamu. Aku baru nampak Muhammad itu melintas di hadapan kalian, dan Muhammad itu telah menaburkan di atas kepala kalian. Kemudian Muhammad telah pergi begitu saja. Jadi nak tak percaya, betul-betul atas kepala ada pasir. Ya, kalau tak percayalah cakap orang lelaki tu, mereka terpaksa raba atas kepala, betul atas kepala ada pasir, kena bersihkan kepala daripada pasir yang telah ditabur oleh Nabi SAW. Kemudian mereka ni masih lagi rasa tak percaya sebab tak nak kalah kan muslimat kan. Kan tadi dah yakin, confident ni mesti dapat punyalah. Lalu mereka mengintai lagi ke dalam dan mereka melihat ya ada sekujur tubuh yang sedang tidur. Lalu mereka kata apa? Ada lagi tu Muhammad. Kamu tengok tu, Muhammad sedang tidur. Mungkin kamu yang salah orang. Lalu mereka pun pergi masuk ke dalam tu, tengok siapa yang sedang tidur. Tapi sebaik dibuka, yang tidur itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan bila ditanya kepada Sayyidina Ali, mana Muhammad? Sayyidina Ali kata, aku tak tahu. Jadi itulah ya kekalahan yang terlalu mengecewakan. Itulah satu penghinaan yang Allah telah berikan kepada barisan ahli parlimen Mekah tadi tu, ya, di kalangan orang-orang kafir Quraisy yang bersungguh-sungguh nak bunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masya-Allah dengan mudah, dengan kuasa Allah, Nabi keluar dengan selamatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumah baginda pada saya nak tanya para muslimat, siapa tahu tarikh dia? Jangan Google, jangan tengok buku. Siapa tahu tarikh Nabi keluar daripada rumah tu? Angkat tangan siapa yang tahu. Ustazah nak bagi hadiah jadi seorang lagi ahli kumpulan Ilham Akifi. Tarikhnya adalah malam 27 Safar tahun ke-14 kenabian bersamaan dengan 12 ataupun 13 September 622 Masihi. Daripada rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi terus menuju ke rumah sahabat, iaitu ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kedua-duanya meninggalkan rumah Abu Bakar As-Siddiq, melalui pintu belakang rumah Abu Bakar dan segera keluar daripada Mekah sebelum terbitnya fajar. Orang-orang kafir Quraisy tengah kemarahan, nak cari juga di mana Nabi SAW. Ya, jadi apa yang berlaku? Mereka pergi cari Nabi dekat rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai dekat rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tanya dengan Asma bintu Abi Bakar. Masya Allah ya, tengok Asma bintu Abi Bakar. Tanya, mana bapa kamu? Mana Muhammad? Sayyidatuna Asma bintu Abu Bakar jawab, saya tidak tahu. Ditempeleng mukanya oleh Abu Jahal sampai jatuh anting-antingnya. Ya. Nak pertahankan Nabi, cakap saya tak tahu, ditempeleng. Boleh bayang, orang tengah marah, mengamuk, nak cari mana Nabi SAW, dapat jawapan tak tahu, tempeleng, sampai dalam kitab sirah sebut jatuh anting-anting Sayyidatuna Asma bintu Abi Bakar. Tuan-puan, balik pada cerita Nabi tadi. Nabi keluar ikut jalan yang berliku-liku sebab tak nak orang tahu. Nabi merentasi jalan ini sejauh 5 batu, sampailah di sebuah bukit yang kita sama-sama kenali sebagai Bukit Tur. Bukit Tur, ya. Bukit ni agak tinggi, batu-batunya keras. Muslimat dah ziarah ya bukit ni. Jadi kaki Nabi tu dah melecet dah. Nabi tak nak bagi kesan melecet, takut berdarah ke apa, nanti jadi apa?
jadi jejak yang boleh dijejaki oleh orang lain. Apa Nabi kita buat? Nabi kita berjalan dengan kaki yang berjengket untuk panjat bukit, ya, mendaki dan berjalan sepanjang jalan itu. Keadaan kaki belakang dah melecet, Nabi jalan dengan kaki yang depan, sehingga bila sampai dekat bukit tu nak daki, Abu Bakar radhiyallahu an terpaksa memapah Nabi SAW untuk meneruskan perjalanan sampai naik, ya, ke Gua Thur tersebut. Masya Allah, di dalam gua, dalam keadaan kaki Nabi yang dah sakit, ya, tubuh badan Nabi pun ialah, ya, jalan jauh dan sebagainya, dan rentetan yang banyak yang Nabi dah lalui. Kalau kita cakap dari sudut emosi, semua tu dah orang kata apa, ya Allah, climax lah, ya. Maknanya masyarakat kafir Quraisy ni bukan asing pada Nabi. Bapa saudara Nabi ada, ya, saudara-saudara Nabi pun ada, kan? Tapi mereka nak bunuh Nabi SAW. Jadi tuan-puan sekalian, bila sampai dalam gua tu, sampai dekat gua, ini seorang sahabat yang terbaik, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, telah berkata kepada Nabi SAW, demi Allah, kamu jangan masuk dulu wahai Rasulullah, melainkan aku yang akan masuk terlebih dahulu. Kalau ada apa-apa bahaya di dalam, biar aku yang kena, bukan kamu. Abu Bakar masuk dalam gua yang tak biasa dimasuki ni tuan-puan, dengan menguis-nguis kaki dulu, masuk kaki dulu. Takut ada apa kat dalam. Ya? Kemudian didapati ada lubang. Lalu Abu Bakar As-Siddiq koyakkan kain yang ada pada dia, tutup lubang tu dengan kain. Tengok-tengok ada lagi 2 lubang. Ya, jadi tak ada pula dah kain nak koyak, nak letak kat lubang tu. Lalu apa yang Sayyidina Abu Bakar buat? Untuk 2 lubang tadi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tekapkan kaki, 2 kaki beliau ke dalam lubang. Dah tekap kaki kat lubang macam ni, dah kuis, yang ada satu lagi lubang dah tutup dengan kain. Barulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjemput Nabi SAW untuk masuk. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah meletakkan kepala baginda Nabi SAW di atas pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Boleh bayangkan tuan-puan, kaki dah macam ni kat lubang, ya, masuk Sayyidina Abu Bakar, masuk Nabi SAW, okey, riba atas pangkuan. Tengah-tengah riba, sebab Nabi penat kan, ya, diriba Nabi sampai Nabi tertidur. Masya Allah. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq ni, kaki, salah satu kaki yang letak tadi kat lubang tu, benar itu adalah lubang binatang berbisa. Lalu disengat, kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditahan kesakitan sebab bimbang Nabi terjaga daripada tidur. Ditahan, ya, sebab tak mau bergerak, tak mau bergerak-gerak ni, sakit ni kan bergerak-gerak kalau sakit, tak, tetap tahanlah sakit tu. Sehinggalah kerana amat sakitnya mengalir air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan jatuh di atas wajah Nabi SAW. Lalu Nabi berkata, kamu ni kenapa wahai Abu Bakar? Jawab Abu Bakar As-Siddiq, aku disengat ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW meludah ke tempat sengatan tadi dan hilang langsung seluruh kesakitan yang ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Ya, kita tak bertemu dengan mana-mana dalam kehidupan manusia yang mengajar tentang erti persahabatan, seperti mana ukhuwah dan persahabatan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini contoh umat Nabi SAW yang Masya Allah menjaga habis-habisan nyawa, ya, korban segala demi Nabi SAW. Nabi SAW berada di gua tu selama 3 hari 3 malam, iaitu pada malam Jumaat, malam Sabtu dan malam Ahad.
Ada seorang yang tidur berdekatan dengan tempat itu, namanya Abdullah bin Abu Bakar. Tidur berdekat dengan tempat persembunyian. Ya, maknanya nak tengok, nak jaga juga ni. Jadi bila siang saja, kata Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bila waktu sahur je akan cepat-cepat keluar pergi dekat kota Mekah. Jadi seolah-olah macam Abdullah ni memang tidur kat Mekah, ya. Padahal Abdullah bin Abu Bakar ni pergi duduk, pergi tengok dekat-dekat, ya, dekat-dekat dengan gua tadi. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abu Bakar? Bila siang masuk kat Mekah, intip, dengar apa yang orang Mekah sedang bualkan. Mereka dah dapat ke jejak Nabi SAW. Itu maknanya, ya, kerisauan yang ada pada jiwa Abdullah bin Abu Bakar untuk jaga, ya, Nabi SAW. Amir bin Fuhairah, hamba kepada Abu Bakar As-Siddiq, mengembala kambing di kawasan tersebut. Bila berlalu waktu Isyak, Amir bin Fuhairah menghalau kambing ternaknya ke tempat mereka bersembunyi, lalu di situ dia akan bekalkan susu perahan kepada Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Apabila hari telah jauh malam, dia akan bawa kambing-kambingnya pulang. Begitulah yang dilakukan selama 3 malam. Amir bin Fuhairah akan bawa kambing-kambing mengikut jejak yang dilalui oleh Abdullah bin Abu Bakar apabila dia pergi ke Mekah, supaya kesan jejak tapak kakinya akan hilang. Nabi tak tinggal jejak. Tengok Nabi jalan macam mana tadi, ya. Sementara itu, tuan-puan sekalian, orang-orang kafir Quraisy macam menggila nak bunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah saya jelaskan bagaimana ditempelengnya pipi Asma bintu Abu Bakar sehingga menyebabkan terjatuh anting-anting Asma. Ya, ditambah lagi siapa yang boleh bunuh Nabi SAW dengan Abu Bakar, ya, maka akan diberikan hadiah 100 ekor unta, bawa Nabi hidup ataupun mati, ya, Nabi SAW. Tawaran 100 ekor unta ni terlalu hebat, ya, itu terlalu lumayan, itu main puluh-puluh juta tu, ya. Jadi yang menyambut tawaran ni bukan acik-acik yang lemah. Yang menyambut tawaran ni adalah pahlawan-pahlawan berkuda, panglima-panglima dalam peperangan, ya, pejalan-pejalan kaki, orang yang selalu musafir, selalu jalan jauh, orang yang gagah-gagah berani menyambut siapa tak nak 100 ekor unta. Kumpulan ini bertebaran segenap ceruk Mekah, bukit, gunung, semua dengan misi untuk mencari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana terlalu amat lumayan. Sehingga kan kerana ramai sangat pemburu-pemburu ni, akhirnya memang sampai ke Gua Thur. Allah yang Maha Kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir wa huwa bikulli syai'in qadra, dan dia itu atas segala sesuatu maha berkuasa. Walaupun pemburu-pemburu yang nak bunuh Nabi kita Muhammad SAW sudah berada di hadapan pintu gua tu. Ibarat kata, bagaimana Al-Bukhari meriwayatkan hadis Anas radhiyallahu anhu daripada Abu Bakar As-Siddiq, katanya, aku dengan Nabi dalam gua, aku angkat je kepala aku dekat pintu gua tu, aku nampak kaki-kaki kaum Quraisy yang nak bunuh Nabi. Lalu aku berkata, bisik kat Nabi, wahai Nabi Allah, kalaulah ada di antara mereka yang tunduk sikit je pandang, nescaya dia akan melihat kita di sini. Nabi kata apa? Diamlah wahai Abu Bakar, kita bukan berdua, Allah yang ketiga. Ya, Masya Allah. Kena gunalah ayat-ayat ni, ya, betul tak muslimat, ya? Kena selalu guna ayat-ayat ni. Kawan kita nak ngumpat dia, kita cakap kita bukan berdua, kita bertiga. Ya, kena cakap. Sebab apa? Masya Allah, ini soal muraqabah. Ya, kalau dah Nabi memang dahsyatlah, ya, sangat luar biasa. Nabi yang betul-betul
ma'rifatullah yang sebenar-benar kepada Allah. Tapi tengok Nabi mendidik sahabat, diamlah Abu Bakar, kita bukan berdua, kita bertiga. Ya, ada lafaz lain menyebut, bukan seperti sangkaanmu wahai Abu Bakar, bahawa hanya ada kita berdua, tetapi sebenarnya Allah lah yang ketiga. Jadi keyakinan kepada Allah, innallaha ma'ana, Allah bersama kita, Allah bersama kita. Betul sahabat-sahabat, kita menghadapi kehidupan ni pun tak larat juga kita nak urus semua benda, ya. Kita tak dapat nak kontrol semua benda. Sikit-sikit bolehlah, setakat keupayaan, tak boleh kontrol. Jadi dalam banyak keadaan, ya, kita lebih baik kita menenangkan jiwa kita daripada macam-macam perkara dengan menyebut innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jadi kegagalan kaum Quraisy daripada awal tadi tu, tuan-puan sekalian, ini memang melihatkan mukjizat yang Allah muliakan kepada Nabi SAW. Padahal ketika tu beberapa langkah saja di antara Nabi, ya, di antara mereka dengan jarak kedudukan Nabi SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Apabila tiba malam Isnin, datanglah Abdullah bin Uraikid kepada Nabi SAW. Abdullah bin Uraikid ni dia agama, masih lagi kekal dengan agama dulu, ya, belum bersama dengan, maknanya belum masuk Islam lagi. Abdullah bin Uraikid ni datang sebab dah buat perbincangan, dia nak bantu tunjuk jalan, tunjuk arah pada Nabi SAW. Jadi dia telah datang bawa binatang tunggangan, ya, kenderaan untuk Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, Nabi SAW. Dan bila dibawa tu Nabi jawab, hendaknya dengan berbayar. Jadi tak nak terima free-free, ya. Lagipun dia masih lagi belum Islam, kan? Jadi tak, implikasi tu banyak, ya. Boleh kita nak mengambil kepakaran, kemahiran, pertolongan orang-orang yang bukan Islam, tapi selama mana boleh dipercayai, ya. Jadi dalam konteks ni ada hukum juga, maknanya boleh, kan. Cuma Nabi tak nak terima macam tu saja. Nabi kata hendaknya dengan berbayar. Okey. Semasa nak mulakan hijrah tadi, nak keluar daripada gua tu, pada hari apa tadi tuan-puan? Malam Isnin, ya. Nabi duduk sana daripada malam apa? Okey. Datanglah Asma binti Abu Bakar bawa bekalan makanan. Sebab Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar dah nak jalan dah ni, ya. Buat bekalan makanan. Memang orang perempuan inilah di antara kegusaran, kan. Kita mungkin kata benda ni kecil, kan. Kita bukan untuk Sayyidina Asma. Maksud Ustazah, kita kalau cakap pasal alah bekal makanan, bawa makanan, buat minuman, kita rasa macam alah kecil je pasal makan minum ni. Tapi sebenarnya tuan-puan, Ustazah jumpa kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah tu berbunyi, kecintaan manusia yang paling besar ialah kecintaan pada makanan. Ustazah kata apa benda kata-kata hikmah macam ni? Ya, masa mula-mula baca. Ya, masa mula-mula baca, apa benda kata-kata hikmah? Kecintaan manusia yang paling besar adalah kecintaan pada makanan. Tapi kalau kita berhenti sekejap untuk renung tuan-puan, akhirnya kita akan rasa memang betul. Tuan-puan, suami tak ada rumah, outstation 4 hari, boleh tak? Boleh hidup lagi tak? Bad mood tak? Boleh lagi. Suami mana? Outstation, berapa bulan? Sebulan, mujur, alhamdulillah dia kata. Ya? Tapi 5 hari tak ada makanan kat rumah, bad mood tak? Bad mood. Ya, maknanya apa? Kita perasan tak? Kita bangun pagi cari makanan. Balik kuliah ni sekarang singgah kat mana? Beli karipap. Karipap tu apa tu? Sejenis apa? Tumbuhan ke apa? Makanan. Jumpa kawan-kawan, nak buat kawan-kawan ke mana? Makan. Rupanya betul ya tuan-puan sekalian, makanan ni, ya, ini betul lah kesukaan kepada makanan. Makanan ni benda besar. Ya, Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar yang menyiapkan bekal makanan kepada Nabi SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Sayyidatuna Asma terlupa nak bawa tali untuk sangkut bekal. Kalau tak, bekal tu nak tak kat mana? Ya, takkan nak pegang Nabi atas binatang tunggangan, kan, kenderaan. Lupa nak bawa tali.
Jadi apa yang dibuat oleh Sayyidatuna Asma, dia sanggup koyakkan ya kain yang kain pada tubuhnya, iaitu tali pinggang. Kain tu dibuat tali pinggang, dia koyakkan kepada dua bahagian. Satu untuk diikat kepada bekalan Nabi SAW, satu lagi pada Abu Bakar As-Siddiq. Disebabkan itu Asma dipanggil Zatun Nitaqain, iaitu yang mempunyai dua tali pinggang. Ya, sebab ini bukan benda kecil, bukan benda biasa. Ini yang bersangkutan dengan kelangsungan hijrah Nabi SAW. Maka berjalanlah baginda Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Turut bersama adalah Amir bin Fuhairah, hamba tadi tu yang gembala kambing tu, Amir bin Fuhairah, dan penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid. Melalui jalan pesisiran pantai. Jauh ni Nabi pergi sebabnya dah pergi, maknanya pergi ambil jalan pesisiran pantai. Jalan pertama yang mereka lalui selepas keluar daripada gua, jalan selatan ke arah Yaman. Kemudian mengarah ke barat pula, menuju ke pesisiran pantai. Bila sampai ke sebatang jalan yang jarang dilalui orang, rombongan ini mengarah pula ke utara, berhampiran pantai Laut Merah, dan merentasi sebatang jalan yang jarang-jarang dilalui orang. Muslimat fikirlah, duduk kat Mekah, nampak tak pantai? Ya, maknanya habis mana Nabi lalu tu. Masya Allah, ya. Ibnu Ishaq menyebut tempat-tempat yang dilalui oleh Nabi SAW sepanjang jalan itu. Menurutnya, apabila penunjuk jalan bawa mereka keluar, dibawanya mereka melalui jalan bawah Makkah. Kemudian mereka terus ke pesisiran pantai sehingga jalan yang dilalui tadi bertentangan dari jalan bawah Usfan. Dia macam ni tuan-puan. Jalan tu dia macam bukan menghala ke Madinah. Dia macam ke sini, lepas tu balik semula. Jalan tu memang jauh. Kenapa? Sebab nak mengaburi jejak-jejak orang yang mencari dan memburu tadi. Jadi kalau tengok jalan tu kan, melalui jalan Thaniyah Al-Murrah, kemudian Laqfa, kemudian pergi Mudlajah Laqaf, pergi Mudlajah Majaf, lalu Marjah Mahash, masuk Marjah Diyal Ghadwan, pergi Batin Di Kashar, pergi Jadadid Al-Ajrat, Dusilim, Batu'an, Mudlajah Tihin, Al-Ababid, melintasi Al-Fajah, turun ke Al-Arash, pergi kepada Thaniyah Al-A'ir, sebelah kanan Rukubah, pergi ke Batnu Rim, sampailah ke Quba. Yang mana yang tuan-puan kenal? Quba aja. Ustazah pun sama, sebut je ni ya. Kalau tanya kat mana Ustaz? Itu kena tengok peta. Masya Allah, Nabi lalu. Jadi berikut ialah beberapa peristiwa yang berlaku dalam perjalanan Nabi tersebut. Pertama, daripada Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan, kami dibawa berjalan pada malam hari terus menerus sampai esoknya, sehingga apabila hari sudah benar-benar terik, jalan sunyi dah, tak dilalui orang, tiba-tiba kami terlihat ada seketul batu besar yang memanjang. Batu besar yang memanjang tu, dekat pinggir batu tu boleh berteduh. Padahal waktu tu orang pun tak keluar dah, kerana teriknya matahari. Dan Nabi SAW dan rombongan Nabi kan telah berjalan daripada sepanjang malam. Jadi batu besar itu dapat tempat macam berteduh daripada teduhan, daripada terkena sinar matahari. Lalu kami pun duduk kat situ, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan aku sediakan tempat duduk untuk Rasulullah SAW dengan tanganku, supaya baginda SAW dapat tidur di atasnya. Jadi Masya Allah ya, kedekatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, ya Allah ya Tuhan ya, dengan Nabi. Memang tempat beriba Nabi, tangan tu, tempat duduk Nabi, tempat tidur Nabi, Masya Allah, Masya Allah. Aku hamparkan di atas tempat itu kulit bulu. Tangan ni, lepas tu letak kulit. Tidurlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar aku yang mengawasi sekelilingmu. Kita jangan lupa Sayyidina Abu Bakar pun tak tidur juga.
biar aku yang mengawasi sekelilingmu. Nabi SAW pun tidur, dan kata Abu Bakar Siddiq, aku pun, ya, dan Nabi dah tidur tu, aku biarkan Nabi tidur, aku pun keluar tengah panas terik tadi, bukan lagi di bawah teduh batu, untuk mengawasi tak ada orang yang nampak kami berlindung di situ. Tiba-tiba aku terlihat seorang pengembala datang bawa kambing. Padahal tu waktu yang orang tak keluar, tuan-puan sekalian. Ini semua Masya Allah, Allah yang maha baik, Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang maha melindungi. Ya, kekasih Allah ini. Nabi SAW ini kekasih Allah. Datang, ada seorang penggembala kambing, datang bawa kambing dia. Lalu aku pun bertanya, kata Sayyidina Abu Bakar, hai budak, kamu ni milik siapa? Ya? Dia jawab, aku milik seorang lelaki penduduk Madinah ataupun Mekah. Lalu aku bertanya, kambing kamu ada susu tak? Kata Sayyidina Abu Bakar. Jawabnya, ya. Lalu aku katakan kepadanya, boleh tak kamu perahkan susunya? Jawabnya, boleh. Lalu diambilnya seekor kambing. Aku berkata lagi, kamu nak perah susu tu, tolong bersihkan puting susu tu. Ya, tak nak ada tanah, tak nak ada debu-debu, tak nak. Nak betul-betul bersih ni. Tolong bersihkan. Kemudian diperahnya sedikit susu. Aku pun bawalah bekas. Sayyidina Abu Bakar dalam perjalanan itu memang bawa bekas. Bekas tujuan dia apa? Untuk air wuduk Nabi SAW. Tengok sahabat. Ya. Memang bawa bekas untuk apa? Air wuduk Nabi. Masya Allah. Jadi pakai bekas tu yang aku bawa untuk Nabi SAW, gunanya adalah untuk Nabi berwuduk dan Nabi minum. Selepas tu aku datang pada Nabi SAW, tapi aku tidak mengejutkan Nabi SAW yang sedang tidur. Aku duduk saja menanti sampai Nabi SAW terjaga daripada tidur. Saya nak tanya muslimat, ya? Kan ada yang sedang tidur ni tak nak kejut lah. Nak tanya muslimat, ya? Kadang-kadang kita ni kurang kepekaan. Suami kita tidur, suka hati kejut bila masa kita nak. Sebab kononnya penting sangat urusan kita ni. Kunci kereta mana nak beli kuih kari pap. Suami kita ni penat baru tidur, ya. Sebab Ustaz tengok, saya perhatikan dalam ada adab waktu tengok, seorang anak tidak mengejutkan mak ayah dia yang sedang tidur. Bukan kejut, maknanya tak mudah-mudah nak kejut. Tengok, renung, fikir dulu, mak saya ni penat, ayah saya ni penat. Tengok, ya, itu seorang anak. Sama juga kita tengok bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, biarkan orang tengah penat tidur, biarkan tidur. Jadi dibiarkan tidur, ya. Dan kita pun minta tolong ambil berat juga, bahawa soal mengejutkan orang daripada tidur ni pun kena tengok keadaan juga. Kalau tak boleh mendatangkan kemarahan, kan, ya, ataupun penyakit, ya, kurang selesa dan sebagainya. Kemudian bila Nabi SAW terjaga, aku tuangkan sedikit air ke atas susu sehingga sejuk bahagian bawahnya. Semua dijaga, dahsyatlah Sayyidina Abu Bakar sudah dijaga. Ya, bagi elok kena haba suhu tu, susu tu. Lalu aku berikan kepada Nabi SAW, aku kata, minumlah wahai Rasulullah. Rasulullah SAW pun minum, sehingga aku merasa sungguh senang hati. Padahal kalau tengok cerita ni, Sayyidina Abu Bakar belum tidur pun lagi, ya, belum minum pun lagi. Kemudian Nabi pun berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, bukankah sudah tiba masanya untuk kita bertolak? Ya. Tak tahulah Ustaz, saya kalau kena kat kita kan, macam mana kita jawab? Nantilah dulu, saya ni penat. Tapi apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Bahkan iya ya Rasulullah, inilah saatnya kita bertolak. Lalu kami pun bertolak, mulakan terus perjalanan. Masya Allah. Biasanya semasa menunggang kenderaan, Abu Bakar As-Siddiq akan berada di belakang Nabi SAW. Tujuannya apa? Abu Bakar As-Siddiq akan kelihatan seperti seorang tua yang dikenali, sementara Nabi SAW di bahagian hadapan kelihatan seperti anak muda yang tidak dikenali. Ada seorang yang bertemu Abu Bakar As-Siddiq bertanya, siapa laki-laki kat depan kamu tu? Jawab Abu Bakar As-Siddiq, oh,
laki-laki ini adalah penunjuk jalanku. Si penyoal itu menyangka jawapan Abu Bakar As-Siddiq maknanya penunjuk jalan nak pergi arah mana. Tapi sebenarnya dalam hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di hadapan ini adalah penunjuk jalanku menuju kepada kebenaran, menuju kepada Allah. Masya Allah. Ya, tak naklah kata walaupun buat olok-olok, tapi tak naklah kata Nabi ni apa? Penunjuk jalan. Walaupun nak buat olok-olok ni, tak layak untuk kata kat Nabi yang Nabi ni apa? Panggil apa tu? Kalau pemandu pelancong kan? Ya? Tak layak nak main-main macam tu. Jadi dalam hati Sayyidina Abu Bakar apa dia? Penunjuk jalanku menuju Allah, menuju kebenaran, penunjuk jalan kebaikan. Dalam perjalanan yang panjang itu, sahabat-sahabat semua, ada seorang laki-laki yang sangat agresif telah mengejar, iaitu Suraqah bin Malik. Suraqah sendiri menceritakan, ketika aku sedang duduk dalam majlis kaumku Bani Mujlaj, tiba-tiba seorang laki-laki daripada kalangan mereka datang berdiri terjegat di hadapan kami. Ketika itu kami sedang duduk, laki-laki itu kata ke aku, "Hei Suraqah, tadi aku lihat ada kelibat orang di tepi pantai. Aku rasakan itu pasti Muhammad dan beberapa orang sahabatnya." Memang betul pun ya, memang betul orang tu nampak. Berkata Suraqah, "Aku yakin bahawa itulah mereka. Tapi aku berkata kepada laki-laki itu, tak, itu bukan Muhammad. Bukan, itu sebenarnya geng-geng aku." Tahu tak macam mana jahatnya dia ni? Dia tak nak ada orang lain tahu itu memang Muhammad. Dia tak nak ada orang lain kejar. Dia tak nak ada orang lain dapat bunuh Nabi. Dia tak nak ada orang lain dapat 100 ekor unta. Dia cepat-cepat pintas cakap orang tadi tu, tak, itu aku kenal orang tu memang nak pergi sana-sana. Macam itulah, ya, supaya orang tak panjang cerita. Tapi apa Suraqah bin Malik buat? Aku terus menuju ke rumah. Aku suruh hamba pelayanku mengeluarkan kudaku yang berada di belakang bukit. Lalu aku ambil lembing, aku bawa keluar, aku tarik mata lembing itu ke bumi dan aku rendahkan bahagian atasnya sehingga apabila aku telah sampai kepada kudaku, cepat-cepat aku tunggang kuda tu. Nak ke mana Suraqah bin Malik? Ke tempat yang laki-laki tadi cakap. Aku arahkan kudaku bawa aku sehingga hampir dengan mereka sampai aku dapat melihat betul ada laki-laki seperti yang disebut oleh yang seorang lagi tadi. Tapi bila dekat saja dengan Nabi SAW, kuda aku tergelincir lalu aku terjatuh. Aku bangun semula, lantas menghulurkan tanganku ke dalam sarung anak panah dan aku keluarkan beberapa anak panah. Suraqah ni dia suka buat ramalan dengan anak panah. Ni jenis tukang telik tak apa-apalah ni. Jadi dengan anak-anak panah tu dia buat ramalan. Ramalan yang anak panah tu tunjuk bahawa akan berlaku kemudaratan kepada dia. Tapi dia kata apa? Aku tak nak peduli ramalan tu. Yang penting aku nak dapatkan tawaran membunuh Nabi SAW. Aku tunggang kuda aku. Semakin aku hampir sehingga aku dapat dengar Muhammad SAW membaca ayat-ayat Al-Quran sepanjang Nabi jalan tu. Dapat dengar. Ya, maknanya dah dekat lah. Dan Nabi SAW sedikit pun tidak berpaling kepada aku, sedangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangat banyak berpaling pada aku. Ya, ni ada orang ikut, ni ada orang. Nabi tak berpaling, Nabi baca Quran je. Tiba-tiba kaki hadapan kudaku terbenam ke dalam bumi sehingga keparas lutut. Lalu aku terjatuh lagi. Aku bingkas bangun, menarik kaki kudaku. Ketika mana sudah hampir kakinya mahu keluar, sudah mula-mula berdiri betul, tiba-tiba kelihatan di hadapan adalah debu-debu yang berkilauan di langit seperti asap. Dah tak nampak. Aku buat ramalan lagi dengan anak panah aku. Ternyata ramalan anak panah tadi yang keluar petunjuk apa? Sesuatu yang memudaratkan. Jadi aku pun panggillah Nabi SAW tadi dengan sahabat tu, panggil. Aku kata aku nak berdamai. Lalu Nabi berhenti. Bila dia lauk nak berdamai, ya.
Berhenti, aku tunggang kuda sampai kepada mereka. Ketika aku menghadapi kesulitan untuk menangkap mereka, terdetik dalam hatiku bahawa sesungguhnya misi Muhammad ini pasti akan berjaya. Bukan misi dia, misi Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikan ajaran dakwah Islam, untuk berhijrah, pasti akan berjaya. Maknanya hati kecil dia tak dapat nak tipulah. Kalau dah macam tu sekali, siapa pula yang buat macam tu kan, sampai terbenamlah kaki kuda lah apa, siapa memang hati kecil tu dia tak beriman dengan Allah kan, tapi hati kecil tu rasa bahawa misi Nabi Muhammad SAW ni pasti akan berjaya. Lalu aku berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya kaummu telah menjanjikan tawaran untuk menangkapmu. Aku pun memberitahu mereka mengenai berita-berita orang ramai yang mau menangkap mereka. Aku tawarkan kepada mereka makanan dan bekalan, tapi mereka tidak mengapa-apakan aku dan tidak pula meminta apa-apa kepadaku, kecuali Nabi SAW saja yang berkata, jauhilah kamu daripada kami. Kemudian aku minta Nabi SAW tulis surat jaminan keamanan untuk aku, supaya tak diapa-apakan. Lalu Nabi pun suruh Amir bin Fuhairah, dan ditulisnya jaminan keamanan untukku itu pada selembar kulit. Kemudian Nabi SAW pun terus beredar pergi. Dalam perjalanan itu juga Nabi SAW sampai ke dua buah khemah Ummu Mabad dari Bani Khuza'ah. Seorang perempuan yang agak lasak dan sering duduk berselimut di halaman khemah. Boleh bayang tuan-puan? Depan khemah duduk berselimut. Perempuan yang lasak bekerja, Dan dia akan memberi makan dan minum pada siapa saja yang lalu berdekatan dia. Ni wanita ni. Jadi Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada dia, apakah ada sesuatu di sisinya? Ummu Mabad jawab, demi Allah, kalau ada aku pasti akan hidangkan. Tapi kambing-kambing pula telah keluar, apatah lagi tahun ni tahun yang tandus. Nabi SAW melihat seekor kambing dalam khemah. Nabi pun tanya, kambing ini wahai Ummu Mabad? Jawab dia, kambing lain semua dah keluar, yang tu uzur, tak ada apa boleh ambil daripada kambing tu. Kambing ni lebih teruk daripada kambing lain, dia jawab macam tu. Nabi SAW menjawab, boleh tak aku nak perah susunya? Ummu Mabad jawab, demi bapa dan ibuku, kalau engkau fikir dia ada susu, kau perahlah. Sebab dia tak ada susu, dia uzur. Nabi pun menyapu puting kambing itu dengan tangan baginda SAW dengan membaca bismillah serta berdoa. Tiba-tiba kambing itu merenggangkan kakinya lalu mengeluarkan susu yang banyak. Nabi SAW meminta sebuah bekas yang dapat menampung beberapa orang nak minum juga. Perah lagi sampai berbuih-buih, melempah-lempah buih, banyak betul susu kambing tu. Bagi pula pada Ummu Mabad untuk minum. Sampai puas Ummu Mabad minum. Kemudian Nabi bagi sahabat-sahabat baginda. Kemudian setelah diperah kali kedua sampai penuh, Nabi tinggalkan bekas yang penuh itu kepada Ummu Mabad. Ni penuh dah ni, ambil lah. Nabi pun beredar. Balik suami Ummu Mabad. Siapa nama suami Ummu Mabad? Abu Mabad. Dia orang Arab macam tu lah kalau Ummu Abi ni. Pulang bawa kambing-kambing betina kuru kering si suami ni. Tapi bila dia lihat susu tadi, dia bertanya, daripada mana kamu dapat susu? Sedangkan kambing-kambing dia bawa keluar. Rumah pula tak ada susu yang tak diperah. Jawab Ummu Mabad, demi Allah, memang tidak ada apa-apa di rumah. Tadi ada seorang laki-laki telah singgah. Laki-laki yang benar-benar diberkati. Bicaranya begitu dan begini, dan keadaannya begitu dan begini. Kata Abu Mabad, demi Allah, aku rasa inilah laki-laki Quraisy yang sedang dicari oleh 100 orang dekat Mekah untuk dibunuh. Terangkan kepadaku bagaimana sifatnya, wahai Ummu Mabad. Jadi Ummu Mabad ni ceritalah sifat Nabi, bicara Nabi amat menarik, kesantunan Nabi, Nabi baca bismillah, dan sebagainya. Lalu kata Abu Mabad, demi Allah, inilah lelaki Quraisy itu yang sering mereka perbualkan halnya. Aku sendiri ingin benar untuk menemaninya. Kalau ada peluang, pasti aku akan lakukan. Ketika itu, tuan-puan sekalian, terdengar satu suara yang kuat di Mekah, sehingga semua orang dapat mendengar suara tu, tapi tak dapat melihat siapa yang keluarkan suara tu. Suara tu, terjemah dia macam ni, terjemahan.
Allah pemilik arasy melimpahkan kurnia yang terbaik. Dua sahabat yang singgah di khemah Ummu Mabad, singgah membawa kebaikan, berangkat juga begitu. Pasti berjaya orang yang sempat mendampingi Muhammad. Lihatlah anak cucu Qusay betapa Allah mengumpulkan bagimu. Dengan dia melalui perbuatan yang tiada taranya. Bani Ka'ab bakal hina dek gelagat anak gadisnya. Tempat duduknya menunggu masa diisi orang mukmin. Tanyalah saudarimu tentang kambing dan bekasnya. Kambing sedia ada akan bersaksi jika ditanyai. Berkata Asma bintu Abu Bakar, kami sebenarnya tak tahu pun ke arah mana Nabi pergi. Tapi ada seorang laki-laki dari kalangan jin datang dari bahagian bawah kota Makkah yang mengungkapkan baik-baik syair tadi. Maknanya siapa punya suara tu? Jin. Orang yang tak nampak. Ya. Jadi Asma kata, bila dengar baik-baik syair tu, maka tahulah aku bahawa Nabi sedang menghala ke Madinah. Sebab ada tempat Ummu Mabad tu. Iaitu hala 7 tu. Oh, maknanya Nabi dah lalu kat situ. Maknanya Nabi ni menghala ke arah Madinah. Sebab orang lain tak tahu ni perancangan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia tahulah mereka menghala ke Madinah. Dalam perjalanan Rasulullah SAW bertemu Abu Buraidah, ya, yang merupakan ketua kaum. Dia keluar untuk mencari Nabi SAW sebab nak bunuh Nabi. Tapi sebaik berbicara dengan Nabi, tak jadi bunuh, masuk Islam terus. Dan membawa bersama-sama dengannya 70 orang lelaki daripada kaumnya. Dia tanggalkan serbannya, diikat pada tombak yang asalnya tombak tu nak bunuh Nabi kan. Dia tanggal serban dia, diikat pada tombak, lalu dijadikan bendera untuk mengisytiharkan bahawa Raja Keamanan dan Kesejahteraan telah tiba untuk memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesaksamaan. Dalam perjalanan itu juga Nabi bertemu Az-Zubair bersama-sama rombongan perdagangan orang Islam. Mereka ialah pedagang-pedagang yang datang daripada Syam. Lalu Az-Zubair memakaikan Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq dengan pakaian berwarna putih. Jadi dah sampailah. Ini perjalanan dah makin dekat dan nak sampai dengan Quba, ya. Dan bila singgah Nabi sampai di Quba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, iaitu tahun pertama hijrah, bersamaan 23 September 622 Masihi, Nabi SAW tiba di Quba. Tadi kalau kita tengok kan, Nabi keluar pun safar kan, ya? Betul tak tadi? Tulis tak tuan-puan sekalian? Berapa bulan tadi? Sekejap ya. Mana tarikh-tarikh ni? 27 Safar kan? Lepas tu masuk bulan Rabiul Awal. Kan? Lepas tu mana tadi? Nabi sampai kat Quba tu 8 Rabiul Awal. Kita sambut hijrah bulan Muharram. Agak-agak kenapa? Kalau tengok pada tarikh-tarikh itu bukan Muharram. Ya? Okay, ini ada dibincangkan, ya. Ini adalah untuk menjadi satu kemudahan dari sudut pentarikhan, tarikh, ya. Sebab dulu tak adalah kalender yang betul-betul spesifik macam hari ni kan, ya. Jadi bila awal Muharram tu diletakkan sebagai apa? Sebagai seolah-olah macam awal hijrah, ya. Ada yang berpandangan niat ataupun keinginan untuk berhijrah itu berlaku pada bulan Muharram. Wallahu a'lam. Ya, baik. Pada hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, tahun pertama hijrah, bersamaan 23 September 622 Masihi, Nabi SAW tiba di Quba. Menurut Urwah bin Zubair, orang Islam di Madinah dah siap sedia dah dengar Nabi keluar daripada Mekah, ya. Bila dengar ura-ura Nabi menuju ke Madinah, semua dah siap sedia. Hampir setiap pagi mereka akan keluar ke padang yang lapang menanti Nabi SAW. Tengok je, bila dah terlampau panas terik, balik semula ke rumah. Ada seorang laki-laki Yahudi telah mendaki salah sebuah tembok kepunyaan mereka untuk melakukan satu tugas. Dialah yang telah melihat jauh sana Nabi SAW dan sahabat-sahabat berpakaian putih. Siapa yang pakaikan pakaian putih tadi? Az-Zubair.
Ya, jumpa pakaian putih pada Nabi dengan Abu Bakar Siddiq. Tapi bila Yahudi dia nampak macam Nabi berpakaian putih, tapi sebab jauh, panas terik, jadi fata morgana. Kejap ada, kejap hilang, ya. Tapi orang Yahudi itu tak dapat menahan perasaan, dia telah bersuara kuat-kuat, dia kata apa? Hei orang Arab, atuk yang kamu nanti-nantikan tu dah datang. Ya, datuk yang kamu nanti-nantikan dah datang. Jadi orang Islam pun keluar. Kata Ibn Qayyim, kedengaranlah bunyi riuh rendah dan takbir di sana sini di perkampungan Bani Amr bin Auf. Orang Islam yang lain turut bertakbir, terlalu gembira dengan kedatangan Nabi SAW. Mereka keluar untuk bertemu Nabi SAW. Mereka menemui Nabi SAW dan mengalu-alukan kedatangan seorang Nabi. Mereka keliling Nabi. Ya Allah, dia punya gembira. Sebab tak pernah jumpa, ada yang tak pernah jumpa kan, ya. Keliling Nabi. Sehingga turunlah wahyu Allah, surah At-Tahrim ayat 4. Di mana pada hujung ayat itu menyatakan fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Kerana sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Selain daripada itu Jibril, orang yang saleh dari kalangan orang yang beriman, dan malaikat-malaikat juga menjadi penolongnya. Kata Urwah bin Zubair, ya, masa bertemu Nabi SAW, mengambil kedudukan di sebelah kanan, sehingga Nabi berhenti di tempat Bani Amr bin Auf. Hari itu ialah hari Isnin dalam bulan Rabiul Awal. Kemudian Abu Bakar bangun menghadapi orang ramai, sementara Nabi masih duduk berdiam diri. Orang Ansar tak pernah tengok Nabi. Jadi bila Abu Bakar bangun, mereka pun cepat-cepat mengalu-alukan Abu Bakar, ya. Jadi salah orang, ya. Segera mengalu-alukan Abu Bakar As-Siddiq. Apabila terik matahari mengenai Nabi SAW, Abu Bakar pun tampil menaungi Nabi dengan selendangnya. Sentiasa dijaga. Maknanya tengah-tengah ramai-ramai tu, tengok tu, kena tak terik matahari dekat Nabi SAW. Abu Bakar nampak, kena, cepat-cepat ambil selendang, naungi, ya, Nabi dengan selendang Abu Bakar As-Siddiq. Maka tahulah orang ramai yang mana sebenarnya Nabi SAW. Ya, yang dinaungi selendang itu. Masya Allah. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Semasa di Quba, Nabi singgah di rumah Kalthum bin Al-Hadam. Dikatakan bahawa Nabi SAW singgah di rumah Sa'ad bin Khaythamah. Ali bin Abi Talib pula setelah Nabi meninggalkan Makkah terus berada di Makkah selama 3 hari untuk pulangkan barang-barang amanah yang disimpan pada Nabi SAW. Tengok, ada barang-barang amanah yang Nabi simpan. Sayyidina Ali ambil masa 3 hari, pulangkan balik semua, selesaikan semua urusan. Semua nak tinggal Makkah dah ni, nak tinggalkan Makkah. Kemudian beliau pun berhijrah dengan berjalan kaki. Sayyidina Ali tadi berhijrah jalan kaki sehingga ditemuinya Nabi SAW dan Abu Bakar di Quba. Dan beliau turut sama singgah di rumah Kalthum bin Al-Hadam. Di Quba, Nabi SAW tinggal selama 4 hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Nabi mengasaskan Masjid Quba dan bersolat dalamnya. Itulah masjid yang pertama diasaskan atas dasar taqwa selepas Nabi SAW menjadi Nabi. Pada hari Jumaat, Nabi SAW menunggang kenderaannya dengan perintah Allah, sementara Abu Bakar As-Siddiq mengikut di belakang Nabi SAW. Nabi menghantar utusan kepada Bani An-Najjar yang merupakan kaum kerabat ibu bapa saudara Nabi sebelah ibu. Lalu mereka pun datang dengan siap berpedang. Bukan berpedang nak ni, ya. Tapi itu memang pakaian orang-orang sana, siap-siap tu kena ada pedang sekali. Nabi bertolak menuju ke kota Madinah. Semasa waktu solat Jumaat, Nabi sampai di kampung Bani Salim bin Auf. Di sana Nabi solat bersama-sama mereka di sebuah masjid yang terletak dalam kawasan lembah. Mereka yang berada di situ seramai 100 orang lelaki. Setelah selesai solat Jumaat, Nabi SAW pun memasukilah kota Madinah yang dulu namanya adalah Yathrib. Ya, ini semua terbayang, ya, macam mana Madinah yang berseri-seri, munawwarah. Ya Allah, tenangnya duduk kat Madinah, seronoknya kita pun yang pernah pergi ziarah Madinah, ya. Dan hari itu adalah hari yang terlalu bersejarah.
jalan-jalan di kota Madinah, rumah-rumah di kota Madinah dilimpahi suara-suara tahmid dan suara-suara taqdis yang memuji Allah. Perempuan-perempuan Ansar menyanyi dengan bait-bait yang indah, menunjukkan betapa gembiranya mereka. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina. Ya, sehingga habislah syair-syair tu ataupun qasidah itu. Untuk pengetahuan para muslimah sekalian, orang Ansar bukan golongan yang hidup senang, bukan golongan yang hidup mewah, tapi mereka telah cuba menyiapkan rumah-rumah mereka kerana mereka ingin sekali Nabi SAW singgah menetap di rumah mereka. Setiap orang ada keinginan tu. Kita pun terbayang macam mana kalau kata, ya Allah naknya, jadi kalau boleh nak buat yang paling berseri kat depan tu. Apa mereka buat? Setiap kali Nabi SAW melintasi rumah-rumah orang Ansar, mereka akan pegang tali unta Nabi SAW. Pegang, sinilah, sinilah, singgahlah rumah kami. Masya Allah ya. Tapi Nabi jawab begini, biarkan unta ini berjalan kerana ia mendapat perintah. Bukan suka-suka hati nak masuk rumah siapa-siapa. Jadi dilepaskan tali tersebut sampai di lokasi Masjid Nabawi. Kuda tu unta tu mendengus, ataupun kat sini tulis menderum. Macam mana menderum ya? Macam berbunyi lah ya. Tapi Nabi tak terus turun. Nabi suruh unta tu bangun balik, berjalan perlahan-lahan sebab nak make sure kat mana sebenarnya. Jalan depan, unta tu ke belakang balik. Berpaling ke belakang unta tu, patah balik dan datang balik tempat tadi, tempat Masjid Nabawi ni. Kat situ menderum, maka Nabi tahu di situlah Nabi patut turun, maka turunlah Nabi SAW daripada unta baginda. Lagi satu tuan-puan, kita tengok kat sini. Kat situ ada kampung Bani Najjar. Kan Nabi ada bagi surat kan? Ya. Situ adalah keluarga pihak bapa-bapa saudara sebelah ibu Nabi SAW. Jadi Nabi SAW memang kalau kita baca kat sini, unta Nabi berhenti di situ petunjuk Allah. Kat tempat yang unta berhenti tu tempat kampung Bani An-Najjar. Memang tempat tu adalah tempat keluarga pihak bapa saudara belah ibu Nabi. Sebab tu kita ambil sikit pengajaran ya tuan-puan sekalian. Kalau kita pergi mana-mana, ada rumah kawan, ada rumah saudara. Agak-agak mana lagi aula? Mana lagi utama? Rumah saudara. Ya? Rumah saudara. Tengok Nabi pergi Madinah pun, tengok macam mana perhatian Nabi kepada kaum Qarabah, saudara mara Nabi sendiri. Bagi dulu apa tadi yang Nabi tulis tadi? Nabi tulis utusan ya, hantarkan utusan nak maklum kan. Lepas tu berhenti kat situ. Unta Nabi SAW berhenti di situ adalah dengan petunjuk Allah. Kerana Nabi SAW sendiri suka untuk berhenti dalam kalangan bapa-bapa saudara sebelah ibunya demi memuliakan mereka. Masya Allah. Min babil adab. Jangan maklum makngah kita tahu kita datang ke tempat dia, tapi kat mana? Kat rumah BFF dia. Kat mana? Kat rumah orang lain dulu. Ni maklum kita, ni makngah kita. Tengok Nabi tunjuk tuan-puan sekalian, ya. Memuliakan kaum kerabat, pak saudara belah ibu. Sementara itu orang ramai terus pujuk Nabi SAW ya untuk singgah di rumah mereka. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari segera bawa kenderaan Nabi dan bawa Nabi SAW masuk dalam rumahnya. Ya, kemudian datanglah Asad bin Zurarah pula, pegang lagi tali kenderaan Nabi. Semua ni sebab Nabi kata macam ni. Nabi kata seseorang itu bersama kenderaannya. Jadi masing-masing pun tahu, ambil kenderaan Nabi, Nabi ikutlah. Jadi masing-masing nak tarik tali pada unta Nabi SAW. Okey. Setelah beberapa hari, isteri Nabi iaitu Saudah radhiyallahu anha bersama dengan dua orang puteri Nabi, Fatimah dan Ummu Kalsum, Usamah bin Zaid dan Ummu Aiman pun datang, ya. Sampai ke Madinah. Mereka keluar ditemani oleh Abdullah bin Abu Bakar. Tadi nama yang mula-mula kita dengar tadi kan, yang duduk masa Nabi ke dalam gua Sur tadi. Mereka ditemani oleh Abdullah bin Abu Bakar, datang bawa bersama keluarga Abu Bakar, termasuklah Aisyah. Puteri Nabi SAW Zainab masih tinggal bersama Abul As.
Beliau tak dapat peluang untuk keluar kecuali setelah perang Badar. Aisyah radhiyallahu an berkata, apabila Nabi SAW sampai ke Madinah, Abu Bakar radhiyallahu an dan Bilal jatuh sakit. Sebenarnya ialah perjalanan pun panjang kan, jatuh sakit. Lalu Aisyah beritahu, Aisyah datang kunjungi lalu baginda datang kunjungi Abu Bakar dan Bilal. Kemudian, duhai bapaku, bagaimana keadaanmu? Hai Bilal, bagaimana keadaanmu? Menurut Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar demam. Semua orang berpagi-pagi di sisi keluarganya, sedangkan kematian itu lebih dekat dari tali kasutnya. Jadi maknanya demam tu demam yang berat ya pada Abu Bakar As-Siddiq. Bilal pun bila sakit bertambah kuat tu, Bilal cakap macam ni, aku pun tak tahu apakah dapat bermalam di lembah yang dikelilingku pohon ikhdir dan pohon jalil, idkhir dan pohon jalil. Apakah mungkin suatu hari aku dapat minum air majannah? Apakah aku akan bertemu Bukit Samah dan Tafil? Orang zaman dulu, orang Arab ya tuan-puan, dia memang bersyair. Ya, memang kuat bersyair ya, syair pun sedap. Ini bila Ustaz baca terjemahan, hujung dia tak sama. Kalau dalam bahasa Arab tu sama je, sedap dia dengar. Kedua-dua syair ini menunjukkan apa? Sakit yang dihidap oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal tu berat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kemudian aku datang kepada Nabi SAW. Aku beritahu kat Nabi SAW mengenai hal Abu Bakar sakit, Bilal sakit. Lantas Nabi SAW telah berdoa, ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana cinta kami kepada Makkah, au asyad, ataupun lebih lagi, sihatkanlah penduduk Madinah, berkatilah gantang dan cupak penduduk Madinah, pindahkanlah demamnya dan jadikanlah ia berada di Juhfah. Jadi demam-demam ni banyak macam-macam lah. Kok rindu Mekah ke, ya, sayang sangat, tinggal Mekah macam tu, tinggal semua, ya. Mungkin juga kerana kesukaran perjalanan ya, dan sebagainya. Jadi tengok doa Nabi, ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah seperti mana kami mencintai Makkah, bahkan lebih lagi cinta kami kepada Madinah ini. Sihatkan penduduk Madinah, berkati gantang dan cupak penduduk Madinah, pindahkanlah demam penyakit semua ni kepada penduduk, dan jadikanlah ia berada, bukan pada penduduk ya, jadikanlah penyakit itu berada di Juhfah. Jadi sihatlah, alhamdulillah ya, daripada penyakit-penyakit tadi. Maka kita lihatlah bagaimana barakahnya bumi Madinah. Maka dengan itu rasmilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pun berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Dan sebaik berlakunya hijrah ini, tuan-puan sekalian, bukan fasa untuk bersenang lenang. Ini yang kita kena faham. Bila kita hijrah, bila kita berubah, itu umpama kita baru buat tapak. Apa yang berlaku selepas hijrah itu sangat besar. Pengorbanannya, perjuangannya, pengisiannya yang berlaku selepas hijrah. Sebab hijrah bukan semata-mata pindah daripada tempat kepada tempat. Tapi kita kena ingat, pindahnya Nabi daripada Makkah ke Madinah adalah untuk apa? Li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimah Allah, untuk menegakkan kalimah tauhid. Ya, bukan semata-mata pindah tempat. Ya, bukan makna bila kata sampai Madinah selesai dah misi kita, selesai dah tanggungjawab kita. Tak, bertambah-tambah berat lagi amanah, tanggungjawab yang belum selesai. Sehingga apa? Sehingga li'i'la'i kalimatillah, sehingga tertegaknya kalimah Allah, ya, ajaran Allah dalam kehidupan. Kalau kita sebut hijrah dalam bentuk peribadi, sehingga dalam jiwa kita ini tertanamnya akidah tauhid yang kukuh kepada Allah Azza wa Jalla. Itu hijrah. Hijrah ni bukan makan masa. Hijrah maknanya, oh saya dah buat macam ni dah, hijrah. Saya dah buat macam ni dah, hijrah. Tak. Hijrah ni nak ke mana destinasinya? Kepada Allah. Hijrah ni ke mana yang nak dicapai destinasinya? Keredaan Allah. Maka selama mana kita masih belum mati, belum tahu mana tempat kita, ya, belum sampai nampak segala-gala yang Allah sediakan kepada kita, kita terus hijrah yang diikuti dengan hijrah, diikuti dengan hijrah. Maknanya apa? Bertambah baik lagi, bertambah baik lagi, bertambah baik lagi. Itulah hijrah yang harus kita fahami. Menuntut perjuangan, menuntut pengorbanan,
Ya, ada yang terpaksa dilepaskan, tapi insya-Allah Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ini satu berita gembira kepada orang yang berhijrah. Kalau dalam penghijrahan kita tuan-puan, ada benda yang hilang, ada benda yang terpaksa dilepaskan, ada benda yang semakin menjauh dan menjarak daripada hidup kita. Mungkin kawan-kawan tinggalkan kita, mungkin tentang tuan-puan keluarga pun tinggalkan kita. Ya, mungkin susut harta kita atas nama nak tinggalkan harta yang haram, nak berhijrah kepada jalan yang lurus, yang halal. Tapi percayalah, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ingat, kita bukan berdua, kita bertiga. Ya, ingat Allah ada bersama-sama dengan kita. Innallaha ma'ana. Dah teringat tuan-puan, pukul apa dah kita ni Dah teringat seorang sahabat ni, cerita lama sangat. Dia hijrah dia dahsyatlah, luar biasa tuan-puan. Sebab dia rasa dia tak mampu nak buat apa-apa dah pada keluarga dia, dia cakap. Dia hijrah, mula-mula hijrah individu mula-mula dia baiki diri dia, tapi dia tak boleh buat apa pada keluarga dia. Itu pada fahaman dia lah. Dia kata suami dia tak nak ikut sama perubahan, dan dia pun rasa dia tak boleh buat apa dah. Sehingga akhirnya suami dia ambil keputusan menceraikan dia. Ya. Jadi nampak macam dia ni pelik sangat. Cerai dia dan anak-anak semua ikut suami. Padahal pada satu ketika sebelum dia buat keputusan tu, dia macam berada kehidupan dekat puncak lah tuan-puan ya. Ya Allah, kayanya, pengaruh yang dia ada ya. Macam-macam lah yang dia ada. Ustazah malah pernah pergi rumah dia apa semua. Ni cerita lama sah. Masa Ustazah baru balik daripada Jordan lagi ya. Mana dia bawa ziarah. Tiba-tiba tinggal semua. Dia pergi mana tuan-puan? Pergi duduk dekat Mekah. Jauhnya hijrah dia. Jauhnya. Ya. Seorang sahabat telah bertemu dengan dia dekat Mekah. Menangis dia. Ya, sebab dia dah tinggalkan anak-anak dengan bekas suami apa semua. Tak dapat. Yalah, duduk jauh, duduk Mekah. Ini cerita lama bukan macam sekarang lagi senang hubungan tu kan. Bukan macam sekarang media sosial ni, tak ada ni. Zaman Zabu balik daripada Jordan dulu, menangis dia. Apa yang berlaku pada dia? Dia kata dia nak survive hidup dia kat Mekah ya, dengan apa yang ada ni. Dia kahwin dengan orang Indonesia kat sana, yang susah ya, bukannya yang macam bekas suami dia dulu yang jutawan apa semua. Tapi dia kata tak apa, Allah menggantikan pada dia dengan satu nikmat yang tak pernah dia rasa pun sebelum ni. Dia berada dekat dengan Baitullahil Haram. Ya, dia dapat mengaji, betulkan bacaan, dapat berguru dengan orang-orang soleh, dan dapat hidup kat sana ya dengan berbahagia alhamdulillah, walaupun ada sesuatu yang hilang. Tapi dia kata kalaulah dia terus hanyut dengan kehidupan dulu, dia takut sangat bagaimana untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kita akan dipaksa hijrah, pindah daripada dunia menuju alam barzakh. Jadi Masya Allah ya, dalam penghijrahan setiap kita ni pasti ada macam-macam cabaran dan liku-likunya. Tapi percayalah, yang menanti di hadapan samalah macam apa, simbolik dia apa? Macam sinar Madinah yang menanti Nabi SAW. Sinar. Dan akhirnya dapat balik Fathu Makkah, dapat balik kembali kepada Mekah, pembukaan kota Makkah. Masya Allah, dapat dua-dua. Yang penting apa dia? Dalam hijrah, bertawakallah kepada Allah. Hijrah ni perlu keyakinan. Nampak tak? Nabi dan para sahabat hijrah bukan dalam keadaan hati kosong. Tak boleh buat hijrah tu. Kalau tak yakin, tak boleh buat. Kita jangan salah faham. Jangan kita hijrah dulu baru yakin. Hijrah bersama dengan keyakinan. Kena suruh nyanyi lagu tema hijrah tu. Lagu Ma'al Hijrah tu daripada zaman ustazah sekolah rendah sampai sekarang. Kan tak tukar-tukar. Bagus tu dia punya seni kata tu. Hijrah ni bersama dengan keyakinan. Hijrah bersama dengan pengorbanan. Tengok Nabi dah tunjuk. Kenapa hijrah kita tak benar-benar hijrah, tak tahan lama? Sebab kita kehilangan nilai yang sepatutnya ada pada hijrah, iaitu kita hijrah kerana keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita pada pertolongan Allah, keyakinan kita pada apa? Maksud hidup kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kalau tak cukup mantap kat situ, hijrah tak dapat buat.
Bunyi macam hijrah tapi tak ada istiqamah. Ini bukan untuk orang lain, ini untuk kita semua, termasuk diri ustazah. Ya, kita ni mungkin nampak luaran je tuan-puan, padahal di sisi Allah dalaman kita ni perlu dihijrahkan. Kita perlu hijrah daripada menyembah makhluk kepada menyembah Khalik. Kita perlu hijrah hati ni daripada apa? Sangat mementingkan pandangan manusia, pandangan makhluk kepada apa? Cukuplah pandangan Allah pada kita. Ini hijrah hati. Nampak zahir macam elok dah, tutup aurat, ya, datang kuliah, ustazah datang mengajar lagi. Tapi Allah Maha mengetahui, kita semua perlu hijrah muslimat sekalian. Hijrah hati kita, hijrah jiwa kita, hijrah maksud tujuan hidup kita, hijrah fokus, ya, perhatian kita. Sama-samalah kita memperbaiki diri. Mudah-mudahan kisah hijrah Nabi SAW ini memberikan motivasi dan inspirasi kepada kita. Bagaimana rela dan redanya Nabi untuk melakukan perjalanan hijrah yang penuh dengan cabaran demi kerana mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Tak ada rungutan, ya, tak ada keluh kesah pun pada Nabi, ya. Sebab apa? Sebab tahu ini adalah demi untuk mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat semua, kita akan dengar satu lagi, ya, lagu daripada Ilham Akifi, qasidah. Minta maaf ya Ilham Akifi, yang panjang pula lah ceramah hari ni. Ya, tak sempat nak bagi masa yang panjang kepada Ilham Akifi. Kita dengar satu lagi qasidah, ya, memuji Nabi SAW. Dan ustazah nak maklumkan 19 dan 20 hari bulan September, jam 10 hingga 12 tengah hari, insya-Allah daurah sirah nabawiyah. Kitab ni tebal sangat. Kalau kita buat kelas sikit-sikit, sejam-sejam lambat juga habis. Jadi kita buat daurah langsung 2 jam ataupun 2 jam lebih, ya, Sabtu dan Ahad 19 dan 20 September. InsyaAllah mohon daftar, ya, daftar dan boleh juga order buku Sirah Nabawiyah dengan Kak Faizah kita ataupun dengan Hajah Wani. Jadi boleh daftar ataupun boleh nak beli buku, ya, dengan kedua-dua nama yang saya sebutkan tadi. Sebab kita pun nak kena jaga, ya, pendaftaran berapa orang semua, nak tengok SOP juga. Wallahualam macam mana SOP bulan September, tak tahu lagi, ya. Jadi itu sahaja tuan-puan sekalian. Terima kasih pada semua. Terima kasih atas perhatian. Dan ustazah mewakili pihak urus setia program mengucapkan jutaan terima kasih atas sumbangan infak tuan-puan kepada, ya, pemakmuran kelas-kelas pengajian di Masjid Darul Ihsan Tamanta. Ia sangat bernilai sekali untuk melihat kelangsungan pengimarahan masjid. Ya, walaupun kita tuan-puan mungkin kata alah sikit je pun akak bagi, tapi di sisi Allah, ya, insya-Allah dilipat kali gandakan oleh Allah dengan, ya, sebesar-besarnya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan adik-adik Ilham Akifi untuk lagu yang terakhir kita, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam.
صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشهد الهمة يا نبي يا منا بهذه الهمة يا ربي بجاه النبي هذه الهمة قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبنا سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى صفاته يا بخت اللي ماشي يشفع مماته صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه